konsep analisa data dan tip. Konsep ini untuk tuan-puan dan AJK termasuk Dr. Nurul, Dr. Faizal, Syuhada, Su, Farah, Jack, siapa lagi? Siapa lagi saya tak sebut gitu. Dr. Chiu, Dr. Atika. This is actually for you all. Saya cakap dekat kawan-kawan yang ada kat sini that kami ni bukannya ingat semua benda. Kita always go by concept. So macam mana pun you all start, always go back to your concept. Okay, so konsep dia tak banyak. Ada lebih kurang 5 ke 6 macam tu saja. Number 1, tiada beban kerja dikira 2 kali. Itu kena jelas. Kalau you all rasa that you all mengira beban kerja 2 kali, you are doing something wrong. So kena jelas kat situ. Jangan kira 2 kali. Okey, kerja-kerja pengkeranian seperti demografi tidak dikira. So sometimes you all refer case refer case to Queen for example, daripada hospital lama saya Tawau. Hospital Tawau hantar ke Queen. Tapi you all nak letak you all punya the data tu, beban kerja tu dalam you all punya beban kerja yang awal asal tu tidak boleh. Itu sepatutnya letak dekat referral and outsource. So kena jelas kat situ. So you all ada kata juga you all do demografi dan sebagainya, ia tidak dikira. Itu kena jelas. Ini yang kita dah agree. Okey, satu report dikeluarkan makmal bersamaan satu kes atau satu specimen. Atau ni bukan satu specimen saja, dia can be more than one specimen. Okey, dalam kes macam mana you all buat satu report tu bersamaan satu kes. Most HPE macam tu. Most HPE macam tu. Bila kita keluarkan satu report, dia bersamaan satu kes. Kenapa? Because kalau kita buat grossing, bila kita menggross specimen tersebut, baru kita boleh claim specimen. Gross, as you know, potong, lepas tu letak dalam blok, letak dalam kaset dan sebagainya kan. Itu adalah grossing. You buat grossing, you boleh claim specimen. You tak buat grossing, you tak boleh claim specimen. And dalam kes yang mudah sekali adalah dalam kes refer in lah. Refer in di mana hospital external lab tu tidak melakukan grossing. So dia tidak boleh claim specimen tersebut. Dia cuma boleh claim kes yang dia keluarkan, report yang dia keluarkan bersamaan satu kes dan slide atau perkara lain yang dia lakukan. Itu saja. Dalam kes macam mana pula kita consider macam automatic. Specimen tu bersamaan satu report bersamaan satu kes dan specimen. Dalam cytology memang kebanyakannya seperti itu. Satu kes, kalau you keluarkan satu report, dia bersamaan satu kes dan spesimen yang ada dalam kes dalam report tersebut. Itu cytology. Kecuali bila you report second opinion in cytology. Second opinion in cytology, dia cara dia sama macam histopathology. So tak boleh claim specimen because you tak proses pun specimen tersebut, you cuma boleh claim case sahaja kalau kita keluarkan satu laporan. Boleh jelas kat sini? Saya rasa konsep dia jelas. Dia tak banyak. Kita tak macam hemato, kita tak macam campath, microbe. Dia sangat kompleks. Kita sangat senang dari segi prinsipal dan konsep. Okey. Satu lagi, makmal hanya boleh mengaku beban kerja tersebut milik mereka jika mereka memproses dan melakukannya. Dan dia ada dan kat sini, ayat-ayat komputer ni, dan. Setelah satu proses selesai dilaksanakan sahaja, makmal boleh mengambil ia sebagai beban kerja makmal tersebut. Jika satu proses dilakukan oleh dua makmal yang terakhir menghabiskan proses tersebut, boleh mengaku beban kerja tersebut milik mereka. Okey, saya bagi contoh dekat part ini. Contohnya adalah blok. Okey, untuk nak wujudkan atau nak menyediakan satu blok, kita kena ada processing
dan blocking, embedding, bubur wax dan sebagainya sampai jadi satu blok. Okey, ada keadaan hospital processing itu dilakukan di hospital lain, tapi blocking tu dilakukan di hospital yang satu lagi, hospital lain kita panggil. So siapa yang boleh tuntut? Because kita tak boleh kita tak boleh kira dua kali. Siapa yang boleh tuntut beban kerja tersebut adalah hospital yang menghabiskan proses tersebut. Hospital yang satu lagi, yang akhir sekali. Yang akhir sekali itu dia dapat satu blok dekat dia. Hospital itu yang boleh lakukan, boleh terima atau boleh claim the beban kerja. Ada isu juga berbangkit di sini. Tak adil dia kata, because reagent untuk nak buat apa nama tu, nak buat nak proses specimen ni mahal daripada nak buat blok embedding dan sebagainya. Ya, betul, perkara ini memang telah dibincangkan dan kita rasa dia lebih sesuai. Walaupun akhir sekali memang mahal dekat satu pihak, satu proses tu, tapi kita tak fikir macam tu. Kita fikir dan macam mana kita nak seragamkan cara pengisian data kita, which is seperti mana yang tuan nampak, ini adalah bukannya kami punya, kita kata ikut hati nak keluarkan polisi. Ini adalah yang kita bawa bincang dalam satu meeting di HKL, rasanya tahun 2018 ke 2019, 2018. Okey, so saya bagi contoh. Saya pun lupa dah ni, kena tengok balik. Okey, contohnya proses A, proses B, proses C dan proses D. So, ini beban kerja, ni hospital, saya nak tengok balik. Ni hospital J. Dia buat proses A, proses B, proses C, proses D. Okey, kalau beban kerja Z ini, which is keseluruhan proses A, proses B, proses C, proses D ini akan diserahkan kepada hospital J. Kena faham. So kita ada hospital J di sini, kita ada beban kerja Z which consists of proses A, proses B, proses C, proses D. So bila semua dilakukan oleh hospital J, dia adalah jatuh pada hospital J. Okey, kalaulah hospital J hanya melakukan proses A dan proses B dan hospital K lakukan proses C dan proses D. So beban kerja Z hanya boleh di claim oleh hospital K kerana hospital K yang selesaikan tugasan tersebut. Walaupun proses dia banyak, mungkin kat sini paling mahal, tapi kerana hospital K yang habiskan beban kerja Z tersebut, dan dia yang boleh claim the beban kerja Z tersebut. Okey. So kat sini saya rasa boleh dapat ya. Untuk tata cara pengiraan ruang refer in and second opinion bagi histopathology dan cytology adalah sama, saya dah mention just now. Untuk makmal stomatology, ni special sikit. For IMR, kes HPE akan diletakkan di dalam ruang oral, ruang rutin surgical, bukan oral pathology. Stomatology, IMR, dia adalah daripada disiplin dental. So dia membaca kes daripada kes dental, kes oral pathology. Oleh kerana kita ni nak capture data complexity dan sebagainya, perkara ini telah dibincangkan sebelum ini dan dia dipersetujui dan data beban kerja HPE daripada makmal stomatologi akan dimasukkan dalam ruangan rutin surgery, bukannya dalam oral pathology. Okey. Untuk makmal hematologi, Hospital Ampang, kes Trifine akan diletakkan dalam ruangan Trifine, bukannya daripada rutin surgical. Ini kita boleh bincang lagi. Kalau tuan-tuan rasa macam pelik kenapa jadi macam ni, kita boleh bincang selepas ni. Jangan risau. Okey, analisa data dan tip. Okey, data NetPath, kita kena
kita kena make sure that okay, ini apa yang saya buat lah. Saya selalu tengok data trending, dan jika ada nampak perubahan dari segi trending, peningkatan 5% atau kurang daripada 5%, kalau tuan-puan boleh menjawab atau kenapa naik 5%, macam tahun lepas sepatutnya turun, logik COVID. Dan kalau tuan-puan tengok trending pada bulan 3, 4, 5 menurun, penurunan sekali dengan puasa lagi dan sebagainya. So kat situ nampak turun betul-betul, dan that's actually logic, dan saya rasa situ tak ada isu. Tapi bila penurunan tak boleh di-explain, tak boleh brain lah kita kata. Kenapa turun masa tu kan tuan-puan kena check sama ada kesalahan data, pengisian data atau tidak. Ini kena tuan-puan kena tengok. Okey, ini adalah satu contoh cara saya buat data cleaning zaman saya. Macam mana dia nampak growth, macam mana peningkatan, penurunan dan sebagainya. So saya tengok. Okey, bagaimana format data baru ini membantu anda untuk membuat data trending? Kalau tuan-tuan boleh tengok, ini adalah sheet untuk Excel format. Dan kalau tuan-tuan boleh tengok di bahagian Office One, dia ada disusun. Data ni disusun secara kita panggil dalam bentuk seperti database. So tuan-tuan boleh ambil data ni dan analyze macam biasa. Boleh buat chart, ke buat ikutlah apa yang tuan-puan suka, kerana dia dalam bentuk yang kita kata sesuai untuk buat data analisis. Because data yang kita nampak sebelum ni adalah data granular. Dia nampak dari segi presentation, kita panggil, dari segi case number berapa. Tapi untuk nak buat chart, dia tak boleh dalam bentuk seperti itu. Dia kena dalam bentuk yang seperti ini. So kalau tuan-puan tidak suka hospital tu berada di depan, di atas, maafkan saya, berada di atas, dan tuan-puan mahu dia diletakkan di bahagian tepi, semua boleh. Semua ada. Dia ada dekat Office 2. So dekat sini kita akan ada dekat hospital di bahagian tepi. So jangan peduli dekat contoh yang saya bagi. Kan ini satu bentuk contoh saja. Saya cuma guna satu contoh, dan contoh yang saya guna tu Sarawak. Okey, dia ada dekat Office 2. Okey. Ini pun satu contoh, contoh analisa dan kesilapan. Okey, kalau tuan-puan boleh tengok, ini yang bagus, kerana dia nyatakan hospital. Ini satu contoh, tuan-puan jangan ambil hati. Yang ini saya cuma tunjuk saja untuk sharing. Okey, kalau tengok hospital di sini tak ada nama pelapor dengan pengesahan. Ini tak betul lah. Dia patut kena ada. Dan ada keadaan juga tidak diisi. Hospital tu tidak dinyatakan nama hospital. Ini sangat susah. Bila nama hospital tak ada, kami ni tercari-cari, teraba-raba siapa punya hospital ni. Takut nanti letak nama hospital yang salah, nanti data tu akan automatik salah. So itu pun merisaukan. Okey. So saya rasa sampai takat itu saja. Okey. Ini basically tak ada apa-apa. Yang ni data training lah, macam mana nak check dan sebagainya lah. Okay. Ini hospital daerah yang tidak mengisi ruangan referred test. It's actually rugi. Sangat rugi for you all, because kita nak beritahu dekat tuan-puan koordinator negeri, that kita salah satu daripada tujuan data ni adalah untuk re-engineering of perkhidmatan patologi itu isaf. Dan mungkin ada center yang memang banyak, atau memang kita tahu dia punya case, dia referred to certain state hospital tu terlalu banyak. Mungkin kita terpaksa wujudkan, atau kita kata decentralize certain test kepada hospital-hospital daerah. Kalau data ni tak ada, dan hospital tuan-puan tidak akan terpilih. Sure,
kalah dah awal-awal. Tak payah apa, tak payah vote dah, memang kalah because tak ada data, rugi. So saya punya nasihat memang tuan-puan kena isi. Kalau tuan-puan tak isi, kami tak tahu because dia banyak, hospital daerah ni banyak. Dan mungkin hospital daerah tu memang tak refer, dibuat semua. So kita tak tahu. Dan kita pun faham that mungkin ketika pelaporan ni dibuat, disemak dan kita percaya that pelaporan ni disemak dengan baik kerana nama pelapor dan pengesah tu ada kat situ dan kita memang rasa that hospital daerah tu memang mungkin tidak mengisi kerana memang dia tak ada kes untuk dihantar. So ini satu perkara. Okey, ini adalah rujukan.